Oh, hai. Assalamualaikum, nama saya Farhana. Hari ini grup kami akan tunjukkan video refleksi berkenaan dengan agama Confucianism. Jadi saya akan beritahu dahulu siapa yang akan ada dalam video ini. Yang pertama sekali akan terangkan tentang pengenalan dan juga pengasas agama Confucianism ialah Ahmad Danish Fajri. Yang kedua, Nur Syahirah. Dan yang ketiga, Nur Farisha Husna. Dan yang terakhir ialah saya, Nur Farhana binti Syamsuddin. Saya harap anda semua dapat menonton dengan gembiranya. Terima kasih. Agama dan kepercayaan yang telah diciptakan oleh manusia sejak 1000 tahun yang lalu. Dan pada tahun 551 sebelum Masihi, seorang pemuda yang bernama Kongzi telah mencipta sebuah ajaran ataupun penyebaran agama ataupun perkembangan falsafah iaitu Konfusianisme. Konfusianisme adalah telah ditukarkan di dalam bahasa Latin iaitu Confuce. Beliau telah mencipta agama ini untuk meningkatkan etika dalam memahami manusia dan etika bahasa dunia. Confucianisme juga dapat mementingkan moral manusia dan dapat mementingkan kerohanian, kemurnian seseorang manusia pada zaman 551 sebelum Masihi. Beliau merupakan seorang yang sangat bijak sejak dari kecil dan telah menyebarkan pelbagai ilmu-ilmu agama secara penyebaran ilmu tentang dan pasal kesusastraan, keagamaan, kepercayaan dan moral serta sejarah tentang agama-agama Konfusianisme ini. Beliau telah membuat pelbagai penyebaran ilmu di sekitar China dan di sekitar seluruh China. Telah meninggal dunia pada tahun 479 sebelum Masihi. Antara ilmu-ilmu ataupun penyebaran yang telah beliau berikan kepada penduduk China adalah 3 faktor utama di dalam agama Konfusianisme ini adalah pementingan akhlak yang mulia untuk orang yang sudah tua dan menjaga keeratan sesama manusia, sama ada yang hidup ataupun yang telah meninggalkan bumi. Yang kedua adalah menyayangi dan memuja orang-orang yang telah pergi, iaitu nenek moyang mereka yang telah pergi di dunia ini. Yang ketiga ialah merupakan falsafah dan etika untuk manusia pada zaman itu untuk menjadi lebih baik dan bertingkah laku yang sopan dan baik terhadap semua orang di negara China. Tidak pernah memaksa ataupun menarik orang untuk mengikuti ajarannya, tapi beliau selalu mempertekankan tentang adab-adab dan tingkah laku yang baik untuk dijadikan sebagai tauladan untuk orang Cina. Dengan adanya agama Konfusianisme ini, ia dapat dilihat bahawa agama Konfusianisme ini menjaga tingkah laku dan mementingkan tingkah laku sebagai salah satu faktor yang memberikan manusia untuk menjadi lebih ke arah kebaikan. Pengasas agama Konfusianisme ini adalah Kongfuzi ataupun nama betulnya adalah Kongzi. Beliau telah dilahirkan di wilayah kampung Changping, daerah Lu Duchi pada tahun 551 sebelum Masihi, yang dikenali sebagai kawasan Cina Cantung. Bapa kepada beliau adalah
Shu Lianhai dan ibunya Yuan Zef. Keluarga Kongzi ini telah berasal daripada keluarga yang berada ataupun keluarga bangsawan. Namun, akibat perang dan huru-hara menjadikan beliau seorang yang miskin. Beliau telah berkahwin dengan wanita yang bernama Kang Gui pada umur 20 dan telah mendapat anak lelaki yang bernama Kung Li. Kung mempunyai seorang cucu yang bernama King yang telah berjaya menyebarkan dan memperluaskan ajaran agama Kongzi. Akibat kemiskinan yang telah ditimpa beliau akhirnya membuat keputusan untuk meninggalkan negara China dan menyambung dan mencari erti sebenar kehidupan melalui agama yang dipercayai beliau. Seterusnya ialah ciri-ciri agama Konfusianisme. Konfusianisme adalah visi dunia, etika sosial, dasar ideologi, tradisi dan gaya hidup. Ia boleh dianggap sebagai falsafah dan agama, tetapi ia adalah satu cara pemikiran yang merangkumi banyak prinsip kedua-dua cabang ini. Ini membayangkan kepercayaan leluhur dan keagamaan yang berdasarkan kepada manusia. Ramai orang di Asia Selatan boleh menganggap diri mereka Buddha, Kristian atau Muslim, tetapi jarang sekali tidak dianggap sebagai orang-orang Konfusianis. Malah, Konfusianisme bukan agama yang teratur. Walau bagaimanapun, ia berkembang dari China ke negara-negara Asia yang lain untuk membawa pengaruh kuat terhadap agama dan politik negara. Cara paling umum untuk mendefinisikan ciri-ciri Konfusianisme merujuk kepada gaya hidup ini. Ia adalah sah untuk menganggapnya agama atau falsafah, tetapi untuk melihatnya sebagai cara hidup adalah lebih baik menghargai semua yang merangkumi konsep ini. Seterusnya ialah kepercayaan Konfusianisme yang telah membantu membentuk wawasan yang dimiliki orang Cina hari ini. Segala-galanya berkisar mencari keharmonian yang dianggap prinsip sosial yang paling penting dari semua. Ia juga menyoroti kepercayaan dalam 3 atribut khusus, iaitu ketakwaan, ketertiban sosial dan juga pemenuhan tanggungjawab. Kepercayaan agama Konfusianisme mempunyai 2, iaitu Ren dan juga Wulun. Ren ialah prinsip etika asas agama ini dan merangkumi cinta, ketakwaan dan kemanusiaan. Ia adalah satu prinsip yang berdasarkan tradisi Buddha melakukan perbuatan kebaikan dalam kehidupan untuk memperoleh kehidupan yang lebih di akhirat. Yang kedua ialah Wulun. Wulun adalah kumpulan 5 kardinal asas hubungan agama ini. Yang pertama ialah berdaulat dan subjek. Yang kedua ialah bapa dan anak lelaki. Yang ketiga kakak dan adik lelaki. Yang keempat ialah suami dan isteri. Dan yang terakhir ialah rakan dan rakan. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, kepercayaan Konfusianisme adalah bahawa keluarga datang sebelum individu dan bapa tidak dipersoalkan pemimpinnya. Selain itu, saudara yang lebih tua adalah orang yang mempunyai lebih tanggungjawab dalam persekitaran keluarga. Tambahan pula, pada zaman awal Konfusianisme, bunuh diri tidak dilihat sebagai perbuatan pengecut dalam banyak kes. Ia dianggap terhormat jika ia dilakukan sebagai cara untuk memenuhi tanggungjawab keluarga. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan serahkan kepada Nur Farisha Husna. Seterusnya saya akan menceritakan tentang agama Tuhan dalam agama Konfusianisme, simbol dan juga prinsip-prinsip yang ada dalam agama Konfusianisme. So, yang pertama sekali adalah tentang agama Tuhan. Maksud dalam agama Tuhan diorang ni ialah diorang ni untuk agama Konfusianisme ni sebenarnya tak adalah unik pun, tapi diorang mempunyai prinsip asas diorang sendiri dalam mengamalkan kepercayaan untuk agama Konfusianisme ni. So, agama Konfusianisme ni sebenarnya dia mengisarkan tentang hubungan manusia dengan syurga, tak pun nak lebih difahamkan dengan mencari perpaduan
antara manusia dan juga Dewa Syurga. Dewa Syurga diorang ni dikenali sebagai Tian. Tian ni sebenarnya bermaksud Tuhan Langit. Tapi Tian ni bukanlah hanya khusus pun macam agama lain seperti macam agama Kristian. Macam agama Kristian kan Jesus kan. Tapi yang tu khusus. Tapi untuk agama Confucianisme ni dia tak khusus pun. So basically untuk Tian ni sebenarnya diorang tafsirkan atas perintah semula jadi. Seterusnya saya akan memperkenalkan simbol-simbol yang ada dalam agama Confucianisme. Simbol yang ada dalam Confucianisme ni ada dua, iaitu simbol yin dan yang, dan satu lagi simbol air Cina. Dalam agama Confucianisme ni dia tak ada pun simbol yang betul-betul khusus dalam agama ni. Maksudnya macam memang tak ada lah. Diorang memang tak ada simbol ke apa-apa ke yang betul-betul khusus. Tapi untuk agama ni, simbol air Cina ni selalu digunakan secara tidak rasmi untuk merujuk kepada agama Confucianisme. Orang pilih simbol air Cina ni sebab simbol air Cina ni diorang mewakili kehidupan simbol agama diorang sendiri. Bukan tu je, dekat dalam agama Confucianisme ni juga diorang mencari keseimbangan tentang huru hara dan perintah. Menggunakan jugalah untuk simbol yin dan yang untuk cari keseimbangan antara huru hara dan perintah tu. So seterusnya saya akan bentangkan tentang prinsip dalam agama Confucianisme. So prinsip dalam Confucianisme ni ada 6, iaitu Ren, yang kedua Li, yang ketiga Xin, yang keempat Chung, yang kelima Yi, dan yang keenam ialah Hasio ataupun Hao. Prinsip yang pertama ialah prinsip Ren yang bermaksud prinsip berperikemanusiaan. Prinsip Ren ni didasarkan pada sifat manusia dan juga kebajikan. So prinsip Ren ni juga dia dianggap sebagai satu teori yang paling penting dari falsafah Confucianisme. So basically prinsip Ren ni sebenarnya dia nak ajar kita supaya kita ni buat baik dengan sesama manusia lah. Prinsip yang kedua ialah prinsip Li yang bermaksud prinsip kesusilaan. So prinsip ni basically macam prinsip untuk hormat orang lah. Sebenarnya prinsip ni dimaksudkan dengan seseorang individu harus menunjukkan sikap hormat kepada orang yang lebih tua ataupun orang atasan. Yang ketiga ialah prinsip Xin yang bermaksud prinsip kepercayaan. So prinsip kepercayaan ni ialah prinsip untuk Xin ni bermaksud dia mengacu pada kesetiaan dan bersikap jujur dan juga membantu orang lain. Prinsip ni juga dia mendapat keaguman, kepercayaan dan keyakinan orang lain. So diorang ni mengamalkan prinsip kesetiaan, and then diorang mengamalkan prinsip membantu orang lain lah dekat luar sana. Yang keempat ialah prinsip Chung yang bermaksud prinsip kesedaran. Maksudnya lagi mendalam untuk prinsip Chung ni, kesetiaan kepada negara. Kemudian prinsip yang kelima iaitu prinsip Yi yang bermaksud prinsip keadilan. So prinsip keadilan ni sebenarnya tentang kebenaran lah, kebenaran atas dasar kebajikan manusia. Untuk prinsip ini dapat membezakan apa yang benar dan juga apa yang salah. Prinsip yang terakhir adalah prinsip Hasio ataupun Hao. So prinsip Hasio ataupun Hao ni sebenarnya ialah keperluan dalam mengasihi dan menghormati orang tua, dan orang tua juga perlulah mengasihi anak-anak diorang juga. Kemudiannya orang tua dan anak-anak mereka haruslah bersama-sama setia antara satu sama lain dalam menekankan nilai dan sebuah kekeluargaan. Okey, baiklah, seterusnya saya akan serahkan kepada Farhana. Seterusnya ialah hubungan sosial yang diterapkan dalam ajaran Confucianism. Dalam ajaran Confucianism terdapat beberapa ajaran yang mereka terapkan. Antaranya ialah hubungan pemimpin dan rakyat, hubungan antara bapa dan anak, hubungan antara orang tua, hubungan antara suami isteri, dan akhir sekali ialah hubungan antara sahabat. Pertama sekali ialah hubungan antara pemimpin dan rakyat. Hubungan antara pemimpin dan rakyat ialah hubungan yang penting dalam suatu negara ataupun suatu organisasi. Dalam hal ini, agama Confucianism sangat mementingkan ketaatan dan kehormatan kepada seseorang. Sebagai seorang rakyat, kita perlu hormat kepada pemimpin, dan juga sebagai seorang pemimpin, kita perlu hormat kepada rakyat dan juga dan cuba untuk menjadikan hasrat rakyat terjadi. Seterusnya ialah hubungan antara bapa dan anak. Jadi hubungan antara bapa dan anak ni juga sangat penting kerana agama Confucianism amat mementingkan adab keluarga. Ya. Dan jadi seorang bapa perlulah bersikap baik hati, menjalankan tugas sebagai seorang bapa, bertanggungjawab terhadap anak, berlaku adil terhadap anak. Bagi seorang anak pula,
mereka perlulah menghormati bapa dan mengikut arahan yang diberi oleh bapa. Dan ini adalah salah satu tanda hormat yang seorang anak perlu lakukan kepada seorang bapa. Seterusnya ialah hubungan antara dengan orang yang lebih tua. Sebagai orang yang lebih muda, kita perlu menghormati mereka kerana mereka orang yang lebih tua, mempunyai lebih banyak tanggungjawab dan ilmu tentang kehidupan berbanding dengan kita orang yang lebih muda. Sebagai orang yang lebih tua, mereka boleh menolong orang muda dalam suatu kerja atau suatu ilmu supaya orang yang lebih muda dapat ilmu yang lebih baik atau lebih banyak daripada orang yang lebih tua dan mereka dapat belajar daripada mereka. Seterusnya adalah hubungan antara suami isteri. Hubungan ini sangat penting kerana ia melambangkan suami isteri tu, hubungan mereka bagaimana. Dan sebagai seorang suami, mereka perlu memberi nafkah, menjalankan tanggungjawab sebagai suami dan sebagainya. Dan sebagai seorang isteri pula, mereka perlulah taat dan hormat kepada suami mereka serta memberi keperluan seperti makanan, kasih sayang dan sebagainya. Akhir sekali ialah hubungan antara sahabat. Hubungan ini adalah sangat penting dalam suatu persahabatan. Dan seorang rakan perlu mempercayai satu sama lain, tolong menolong dan sentiasa berada di sisi di antara satu sama lain ketika susah ataupun senang. Dan ini adalah perkara yang biasa dalam suatu persahabatan jika kita ingin kekalkan suatu persahabatan itu. Seterusnya ialah pengaruh ajaran Confucianism oleh pemerintahan di Korea. Jadi Korea merupakan contoh negara atau salah satu negara yang cukup ekstrim dalam mempraktikkan nilai-nilai Confucianism dalam kehidupan bermasyarakatnya. Bahkan penerapan nilai-nilai Confucianism ni lebih mendalam daripada negara asal ajaran ini wujud iaitu negara China. Dan penerapan nilai separated function ataupun dalam bahasa Melayu pemisahan kerja antara lelaki dan perempuan dilakukan terlalu berlebihan oleh pemerintahan Korea. Jadi kemudian ini dapat menunjukkan munculnya hak-hak wanita Korea pada waktu itu. Dan nilai-nilai Confucianism mula diterapkan pemerintahan Korea pada masa penggantian dinasti tahun 1392 dan berbagai idea patrilineal mulai diterapkan dalam masyarakat di Korea. Dan pemerintahan Korea yang menganut ajaran Confucianism kemudian mengekalkan dan menurunkan nilai-nilai tersebut pada masyarakat Korea lain atau generasi-generasi yang sekarang. Selaras dengan pemikiran Goldstein dan Keohane yang mengatakan bahawa sebuah institusi mempunyai idea untuk memainkan peranan dalam nilai-nilai yang dianut masyarakat. Kesimpulannya ialah pada pandangan kami, apa yang kami dapat simpulkan dari persiapan video refleksi agama Confucianism ini ialah agama ini amat mementingkan dan menitik beratkan nilai-nilai murni. Antaranya ialah nilai menghormati orang lain dan nilai ketaatan terhadap orang lain. Oleh itu, kami berharap masyarakat kita dapat menerapkan nilai-nilai ini di dalam kehidupan seharian masing-masing supaya kehidupan kita mempunyai masa depan yang lebih cerah.